Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita yang kita adakan secara online ini. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan menyambung kembali berkenaan dengan taubat dan istighfar. Baik, kita lihat hadis berkenaan dengan taubat dan juga istighfar ini. Haddatsani Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Qala wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Ini sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari nombor 6306. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar maksudnya penghulu kepada istighfar ataupun istighfar yang paling utama, bahawa engkau menyebutkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa ant, tiada ilah yang diabdikan diri melainkan hanyalah engkau, khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', dan aku berada di dalam perjanjian denganmu selama mana yang aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengakui segala nikmat yang kau kurniakan ke atasku. Wa abu ulaka bi dzambi, dan aku mengakui segala dosa aku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka sesungguhnya tiada yang dapat untuk mengampunkan dosa melainkan hanyalah engkau. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang menyebutkan istighfar ini pada waktu siang atau pada waktu pagi dalam keadaan yakin kepadanya, maka lalu dia mati pada hari itu sebelum masuk kepada waktu petang, maka dia termasuk di kalangan di kalangan penghuni syurga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha. Dan siapa yang mengucapkannya pada waktu malam ataupun petang dalam keadaan dia yakin kepadanya, famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Lalu dia mati sebelum masuk kepada waktu subuh keesokan harinya, maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Baik. Jadi kita dah lihat sebelum ini berkenaan dengan
apakah perbezaan di antara taubat dan juga istighfar? Kemudian kita juga dah melihat berkenaan dengan syarat-syarat untuk dalam kita nak bertaubat kepada Allah. Dan pada pagi ini, insya-Allah kita akan melihat pula apakah kelebihan kepada taubat dan juga istighfar. Yang mana kalau kita lihat dalam Quran, begitu juga dalam hadis-hadis baginda, istighfar ini merupakan suatu perintah daripada Allah. Dan dia di antara zikir yang paling banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan kelebihan yang ada pada istighfar ataupun taubat ini, Allah sebutkan dalam Quran sendiri. Dan kalau kita lihat juga dalam hadis, istighfar ini kita sebutkan di dalam solat kita. Dan kemudian apabila kita selesai daripada solat, juga kita disuruh untuk istighfar kepada Allah. Dalam sebuah lagi hadis, ini daripada Sahih Muslim nombor 591, an Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfar? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Daripada Thauban katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai daripada solatnya, baginda istighfar, istaghfara thalathan, baginda beristighfar sebanyak 3 kali. Dan baginda mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang maha memberikan keselamatan, dan daripada engkaulah keselamatan, kesejahteraan itu, maha berkat engkau yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kemudian Al-Walid, iaitu perawi hadis ini, bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimanakah kaifal istighfar, bagaimanakah istighfar itu disebutkan selepas daripada solat? Qala taqul, kemudian kata Auza'i, astaghfirullah astaghfirullah. Jadi astaghfirullah astaghfirullah. Jadi perkara yang pertama kita disuruh untuk menyebutkan selepas kita memberikan salam daripada solat kita adalah istighfar kepada Allah. Sedangkan dalam solat itu sendiri, kita pun dah membaca istighfar, dah memohon doa supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi selepas dia bagi salam, kita juga disuruh untuk istighfar kepada Allah. Itu menunjukkan kepentingan memohon pengampunan daripada Allah sepanjang masa kita. Sama ada ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang tertentu seperti solat ini, ataupun di luar daripada waktu itu. Bahkan sepanjang masa kita disuruh supaya sentiasa memohon keampunan daripada Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Antara kelebihan taubat dan juga istighfar yang disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi, kita dapat lihat contohnya seperti yang Allah sebut dalam surah 2 ayat 222. Di hujung ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu dia sayangkan orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia sayangkan orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Jadi ini kelebihan taubat ataupun istighfar. Yang pertama sekali adalah Allah akan mencintai golongan yang sentiasa bertaubat kepadanya, sentiasa memohon keampunan daripadanya. Dalam sebuah hadis daripada Sahih Muslim, Nabi menyebutkan tentang suatu perumpamaan
betapa gembiranya Allah dengan taubat dan juga istighfar daripada hamba-hambanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatit fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fadtaja'a fi zilliha qad ayisa min rahilatihi fa bainahu wa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah." Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Benar-benar Allah itu dia sangat-sangat gembira dengan taubat daripada hamba-Nya ketika hamba-Nya bertaubat kepadanya. Min ahadikum, lebih dahsyat lagi kegembiraan Allah itu daripada kegembiraan seseorang yang kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu. Lebih gembiranya Allah daripada seorang yang dia berada dengan binatang tunggangannya, iaitu untanya, di sebuah tempat yang tandus, yang di atas unta itu ataupun binatang tunggangannya itu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh, adanya makanannya dan juga ada minumannya, yang kemudian binatang tunggangannya itu yang membawa makanan dan juga minumannya hilang di tempat yang tandus itu. Fa ayisa minha, lalu lelaki itu dia putus asa apabila dia kehilangan binatang tunggangannya disertai dengan makanan dan juga minumannya, jadi dia putus asa. Fa'ata syajaratan fadtaja'a fi zilliha, kemudian dia pergi ke sebuah pohon, lalu dia berteduh di bawah teduhannya. Qad ayisa min rahilatih, dalam keadaan dia berputus asa disebabkan dia kehilangan binatang tunggangannya itu. Fa bainahu wa kadzalik idza huwa biha qa'imatan 'indah. Kemudian tiba-tiba dia mendapati binatang tunggangannya itu tiba-tiba ada di sisinya. Fa akhaza bi khitamiha. Jadi binatang yang dia telah pun putus asa disebabkan kehilangannya itu, tiba-tiba binatang tu datang balik ke tempat dia dan ada berdiri di sebelahnya. Kemudian dia pun memegang tali kekang binatang itu. Summa qala min shiddatil farah, kemudian disebabkan sangat-sangat gembira, dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hamba-Ku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Dia disebabkan sangat-sangat gembira sampai dia tersalah dalam mengucapkan kesyukurannya kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Nabi sebutkan di sini akhta'a min syiddatil farah. Dia tersalah dalam menyebutkan kesyukurannya kepada Allah disebabkan sangat-sangat gembira mendapati binatang tunggangannya kembali kepada dirinya. Jadi Nabi kata, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih." Betapa gembiranya seorang lelaki yang telah kehilangan binatang tunggangannya beserta dengan makanan dan minumannya, kemudian dia menjumpainya kembali. Jadi Allah lebih gembira lagi daripada perasaan lelaki itu. Dan kemudian dalam sebuah lagi hadis, Nabi menyebutkan, ini juga dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu lazahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Daripada Abu Hurairah katanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, kalaulah kamu semua tidak melakukan dosa, la zahaballahu bikum. Benar-benar Allah akan menggantikan kamu, wala jaa biqaumin yuznibuna, dengan suatu kaum yang mereka melakukan dosa, fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Lalu mereka memohon keampunan daripada Allah dan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi Nabi sebutkan di sini, kalaulah kesemua manusia ini seperti para malaikat yang tidak melakukan dosa, Allah akan menggantikan mereka dengan satu lagi kaum ataupun makhluk yang lain yang mereka melakukan dosa, lalu mereka memohon keampunan daripada Allah dan kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Allah itu sangat-sangat menyayangi dan sangat-sangat gembira dengan orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadanya dan sentiasa memohon keampunan daripadanya. Jadi itu yang pertama. Kelebihan yang ada pada taubat dan juga istighfar adalah akan menyebabkan Allah kasih dan juga gembira kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan dalam surah 25 ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dan orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama dengan Allah itu Tuhan yang lain, iaitu orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan orang-orang yang tidak membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan alasan yang benar, sebab yang benar. وَلَا يَزْنُونَ, dan orang-orang yang tidak melakukan zina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, dan siapa yang melakukan demikian itu, dia akan mendapat balasan daripada dosanya. Itu siapa yang melakukan dosa-dosa yang besar, iaitu yang mensyirikkan Allah, yang membunuh suatu jiwa yang lain, kemudian yang melakukan zina. Ini merupakan dosa-dosa yang besar di sisi Allah. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Siapa yang melakukan dosa-dosa ini akan digandakan baginya azab pada hari kiamat, dan dia akan kekal dengan azab tersebut dalam penuh kehinaan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, melainkan siapa yang dia bertaubat dan dia beriman, iaitu yang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul yang Allah utuskan, percaya kepada sunnah Rasul itu, wa amila amalan salihan, dan dia melakukan amalan yang soleh sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu Allah akan menggantikan segala dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapa yang melakukan dosa-dosa yang besar seperti syirik,
membunuh dan juga zina itu. Dan kalaulah dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu taubat bukan sekadar istighfar semata-mata, tapi taubat nasuha, kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasul dan dia melakukan amalan yang soleh, maka mereka ini Allah akan gantikan segala kesalahan mereka dengan kebaikan. Banyak mana dosa mereka sebelum itu pun Allah akan gantikan dengan kebaikan. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubullahi mataba. Dan siapa yang dia bertaubat dan kemudian dia melakukan amalan yang soleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi ini golongan yang bertaubat dan juga yang mohon keampunan daripada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah akan menggantikan segala keburukan dosa yang telah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ini yang kedua, iaitu kelebihan yang ada bertaubat dan juga istighfar. Allah akan menggantikan segala dosa dan kesalahan yang dilakukan sebelum itu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah 4 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Dan siapa yang melakukan suatu kejahatan atau yang menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon keampunan daripada Allah, yajidillaha ghafurar rahimah. Nescaya dia akan mendapati Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapa yang memohon keampunan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun sebanyak mana dosa yang dilakukan sekalipun, nescaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun kepada segala dosa-dosanya. Dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi itu kelebihan yang ada bertaubat dan juga istighfar. Itu Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita, bahkan akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sebab itu apabila kita melihat ada seorang yang ketika ini mungkin dia melakukan dosa, kita jangan mudah untuk melaknatnya ataupun menghukumnya dengan kita mengatakan ini ahli neraka, kerana kita tak tahu selagi mana dia masih lagi diberikan dengan nyawa, dia masih lagi ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Dan apabila dia bertaubat dengan taubat nasuha, dia memohon keampunan daripada Allah dengan sebenar-benarnya, jadi segala dosa dan kejahatan yang dilakukan itu Allah akan gantikan dengan kebaikan. Bahkan kebaikan itu mungkin lebih lagi daripada orang-orang yang melaknatnya sebelum itu. Jadi kerana orang-orang yang masih lagi ada nyawa itu masih lagi ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah. Jadi sebab itu kita jangan mudah untuk melaknat orang ataupun untuk menghina orang, untuk menetapkan seorang itu merupakan ahli neraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, Allah menyebutkan dalam surah 40 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina tabu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim.
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم allazina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arasy Allah dan yang ada di sekelilingnya, mereka sentiasa bertasbih dengan pujian kepada Tuhan mereka, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka memohonkan keampunan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan juga ilmu-Mu meliputi setiap daripada sesuatu. Faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunkanlah orang-orang yang bertaubat dan yang mengikut jalan-Mu. Waqihim azabal jahim. Dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Jadi ini kelebihan taubat dan juga istighfar yang ketiga, iaitu akan didoakan oleh para malaikat yang memikul arasy Allah dan yang ada di sekeliling mereka. Jadi para malaikat mendoakan supaya Allah memberikan pengampunan kepada golongan yang bertaubat dan juga yang mengikut jalan Allah, itu jalan Nabi dan juga para Rasul yang Allah utuskan. Dan doa para malaikat juga supaya Allah memelihara mereka daripada azab neraka. Dan doa para malaikat lagi supaya Allah masukkan mereka, atau golongan yang bertaubat ini, ke dalam syurga yang telah Allah janjikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka yang soleh. Begitu juga pasangan-pasangan mereka dan zuriat keturunan mereka. Dan doa para malaikat lagi, peliharalah mereka daripada keburukan, atau keburukan pada hari mahsyar, hari akhirat itu. Dan itulah golongan yang Allah telah berikan rahmat kepada mereka semua. Wa zalika huwal fawzul azim. Dan demikian itulah suatu kemenangan yang besar. Jadi itu yang ketiga, iaitu akan mendapat, akan didoakan oleh para malaikat yang memikul arasy Allah dan para malaikat yang ada di sekeliling mereka. Kemudian seterusnya Allah menyebutkan dalam surah 24 ayat 31 di hujung ayat tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah kesemuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu semua mendapat kejayaan daripada Allah, supaya kamu beroleh kejayaan daripada Allah. Jadi di sini Allah menyebutkan perintah supaya semua orang-orang yang beriman bertaubat kepada Allah, kerana Allah akan mengurniakan kejayaan kepada mereka. Jadi kejayaan itu luas. Kejayaan itu meliputi setiap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Begitu juga kejayaan pada hari akhirat nanti. Jadi Allah akan memberikannya kepada golongan yang bertaubat. Kemudian satu lagi, Allah menyebutkan dalam surah 9
ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Baik, ini ayat yang berkenaan dengan kisah 3 orang para sahabat yang mereka ketinggalan dalam mengikuti peperangan Tabuk. Mereka bukan sengaja tak nak untuk turut serta dalam peperangan tersebut, tapi disebabkan oleh kelalaian mereka, mereka tertinggal daripada bersama-sama dengan Nabi SAW dan para sahabat yang lain ketika mereka bergerak ke Tabuk. Dan kepada ketiga-tiga orang sahabat ini, allazina khulifu, yang diberikan penangguhan. Itu apabila Nabi dan para sahabat balik dari peperangan Tabuk, Nabi perintahkan supaya ketiga-tiga orang ini mereka dipulaukan sampailah suatu tempoh yang Allah turunkan perintah supaya pemulauan tu dihentikanlah. Apabila mereka dipulau oleh Nabi dan juga para sahabat yang lain, dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Bila mereka dipulau, mereka merasakan bumi Allah yang luas ini terasa sempit kepada mereka. Dan hati mereka juga berasa sempit disebabkan mereka benar-benar sedih dan juga menyesal dengan perbuatan mereka. Wa zannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka yakin tak ada tempat yang lain untuk mereka berlindung, untuk mereka lari, melainkan dengan kembali kepada Allah, itu bertaubat kepada Allah. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan supaya mereka kekal bertaubat. Allah menerima taubat mereka dan kemudian Allah berikan taufik kepada mereka supaya mereka dapat kekal dalam keadaan tersebut. Itu mereka sentiasa bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini Allah sebutkan summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan dia memberikan taufik kepada mereka untuk mereka tetap kekal dalam memohon istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam ayat ini Allah sebutkan Allah akan memberikan taufik kepada golongan yang bertaubat kepada Allah supaya mereka akan sentiasa berada dalam keadaan memohon taubat kepada Allah dan mereka tidak lalai tapi tidak hanyut dengan dosa yang mereka lakukan. Jadi itu yang keempat. Allah akan memberikan kejayaan di dunia dan juga akhirat. Begitu juga Allah akan memberikan taufik kepada golongan yang bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah. Kemudian seterusnya Allah menyebutkan dalam surah 71, surah 71 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Jadi ayat ini berkenaan dengan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya.
Faqultu istaghfiru rabbakum. Lalu kata Nabi Nuh, aku berkata, itu kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Mohonlah keampunan daripada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia itu benar-benar adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan kalaulah kamu memohon keampunan daripadanya, nescaya dia akan menurunkan hujan yang mencurah-curah ke atas kamu. Jadi bagi golongan yang memohon keampunan daripada Allah, Allah akan memberikan rahmat-Nya, akan mendatangkan rezeki, melimpahkan rezeki kepada mereka, seperti menurunkan hujan, kemudian menyuburkan tanaman. Dalam ayat seterusnya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menambahkan harta benda kamu dan anak pinak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan menjadikan bagi kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan menjadikan bagi kamu sungai-sungai yang menjadi sumber air minuman kepada kamu. Jadi di sini Allah menyebutkan tentang golongan yang istighfar, memohon keampunan daripada Allah, bertaubat kepadanya, Allah akan melimpahkan rezeki kepada mereka semua, menurunkan hujan, memperbanyakkan harta benda mereka dan anak pinak mereka, dan menyuburkan tanaman mereka, menjadikan kebun-kebun buat mereka, dan menjadikan sungai-sungai buat mereka semua. Jadi itu yang ke-5. Allah akan mengurniakan nikmat dan juga rezeki kepada golongan yang bertaubat dan juga yang memohon keampunan daripada Allah. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah 11 ayat yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu semua memohon keampunan daripada Tuhan kamu, dan kemudian kamu bertaubatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Nescaya dia akan memberikan kesenangan kepada kamu, ataupun nikmat yang baik kepada kamu, sehinggalah sampai kepada waktu yang ditentukan. Kalau kita lihat di sini, istaghfiru dan juga tubu di sini, ini merupakan fi'il amar. Itu suatu perintah daripada Allah. Dan kemudian selepas fi'il amar itu ada pula kalimah yumatti' di sini. Yumatti' ini fi'il mudhari' yang diakhiri dengan sukun, baris sukun di sini. Itu maknanya yang ini merupakan jawapan ataupun hasil kepada kedua-dua perkara yang sebelum ini. Jadi kalaulah dia dilakukan, memohon keampunan dan juga bertaubat itu, nescaya Allah akan memberikan nikmat yang baik, kesenangan kepada kita, sampailah kepada suatu tempoh yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan kemudian dia akan memberikan setiap yang mempunyai kelebihan, iaitu yang melakukan amalan yang soleh, fadlah, Allah akan kurniakan kurniaan kepadanya. Ini di hari akhirat nanti. Siapa yang melakukan amalan yang soleh, Allah akan berikan kurniaan kepadanya di hari akhirat nanti. Itu di dunia pun dapat, di akhirat pun akan dapat.
Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Dan jika kamu berpaling, iaitu tak nak untuk memohon keampunan daripada Tuhan kamu, tak nak untuk bertaubat kepada Tuhan kamu, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Maka sesungguhnya aku takut akan menimpa kamu azab siksaan pada hari yang besar, iaitu hari kiamat itu. Jadi ini yang kelima tadi, iaitu orang-orang yang memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah, Allah akan kurniakan nikmat dan juga rezeki kepada mereka, kehidupan yang baik kepada mereka. Jadi sebab itu ada kisah orang-orang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Apabila diadukan tentang kesempitan hidup, kesusahan, jadi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kamu kepada Allah. Jadi setiap kali orang datang mengadukan masalah kepada Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, istighfarlah kamu kepada Allah. Dan bila ditanya, mengapakah engkau memberikan nasihat yang sama setiap kali diajukan soalan kepada engkau? Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, Allah yang mengatakan dalam Quran, dalam surah 71 tadi, siapa yang beristighfar, mohon keampunan daripada Allah, Allah akan turunkan hujan. Allah akan perbanyakkan harta, perbanyakkan anak-anak. Allah akan berikan kesenangan. Itu Allah yang janjikan dalam Quran. Sebab itu nasihat itu diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri kepada orang-orang yang mengadu kesusahan hidup kepada beliau. Kemudian dalam surah 11 ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu. Kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi ini pun sama, kalau kita lihat di sini, ini istaghfiru dan juga tubu, ini merupakan fi'il amar, suatu perintah daripada Allah. Kemudian di sini yursil ni asalnya dia berbaris sukun, yursil. Tapi disebabkan ada alif lam di sini, jadi bariskan kasrah, yursilih. Tapi asalnya yursil. Jadi ini sama seperti ayat tadi, iaitu ini merupakan jawab ataupun hasil kepada perbuatan yang sebelum ini, iaitu mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah jika dilakukan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya Allah akan menghantarkan hujan yang lebat ke atas kamu. Itu merujuk kepada keberkatan dan juga rezeki. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan. Yazid di sini pun sama, sukun di sini. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nescaya dia akan menambahkan kekuatan kepada kamu di atas kekuatan yang telah ada pada kamu. Jadi kekuatan ni dia boleh juga merujuk kepada kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan juga cabaran. Jadi bagi orang yang tak ingat kepada Allah, yang tidak memohon keampunan daripada Allah, yang tak bertaubat kepada Allah, dia akan mudah untuk putus asa, tak sanggup untuk menghadapi ujian dan cabaran yang Allah berikan kepadanya. Tapi golongan yang sentiasa mohon keampunan daripada Allah dan sentiasa bertaubat, Allah akan kurniakan kekuatan kepadanya untuk menghadapi segala ujian dan juga cabaran itu. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan kamu melakukan dosa ataupun jenayah kepada Allah. Baik. Itu yang kelima. Allah akan kurniakan nikmat, rezeki, kehidupan yang baik, begitu juga kekuatan ataupun semangat kepada golongan yang memohon keampunan dan juga yang bertaubat kepadanya.
Kemudian seterusnya dalam surah 8 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyeksa mereka, menurunkan azab kepada mereka sedangkan engkau berada di kalangan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka memohon keampunan daripada Allah. Jadi ini yang seterusnya, iaitu yang keenam, iaitu orang-orang yang memohon keampunan, yang bertaubat kepada Allah, Allah akan memelihara mereka daripada azab. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada mereka sedangkan mereka memohon keampunan daripada Allah. Okay, seterusnya dalam surah 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Sesudah golongan yang beriman itu, para nabi dan para rasul, kemudian datang golongan yang lain selepas daripada mereka. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Mereka digantikan dengan golongan yang mencuaikan solat, wattaba'us syahawat, dan yang mengikut hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka golongan ini, iaitu golongan yang mencuaikan solat dan yang mengikut hawa nafsu, akan dimasukkan ke dalam azab neraka. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Melainkan orang-orang yang bertaubat dan juga yang beriman dan yang melakukan amalan yang soleh. Faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'an. Maka mereka akan dapat masuk ke dalam syurga dan mereka takkan dizalimi sedikit pun. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Iaitu syurga adnin yang Allah janjikan, yang Tuhan yang maha pemurah itu janjikan kepada hamba-hambanya bil ghaib, iaitu bil ghaib di sini iaitu syurga yang mereka percaya walaupun mereka tak nampak, sebab dia termasuk dalam perkara yang ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Sesungguhnya dia terhadap janjinya, dia pasti akan mendatangkannya kepada hamba-hambanya. Jadi di sini Allah sebutkan tentang golongan yang mencuaikan solat dan yang mengikut hawa nafsu, melakukan dosa. Jika mereka bertaubat, kemudian taubat, beriman dan melakukan amalan yang soleh, maka mereka akan dapat masuk ke dalam syurga. Jadi ini kelebihan taubat dan juga istighfar yang seterusnya, yang ketujuh, iaitu akan dapat menjadi penyebab dapat masuk ke dalam syurga itu. Kemudian dalam sebuah hadis itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ini hadis yang hasan,
an Abi Hurairah qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh fayaqul ay rabb ay syai'in hadhi fayuqalu waladuka astaghfara laka. Daripada Abu Hurairah katanya, mayat ataupun orang yang telah mati itu selepas kematiannya akan diangkat darjatnya. Fayaqulu, lalu mayat itu dia mengatakan, dia bertanya kepada Allah, ay rabb, wahai Tuhanku, ayu syai'in haza, bagaimanakah ini boleh berlaku? Fayuqalu waladuka astaghfara laka, anakmu memohonkan keampunan buatmu. Jadi ini yang seterusnya. Ini yang ke-8, iaitu istighfar kepada Allah akan dapat untuk menaikkan darjat seseorang itu. Dalam hadis ini disebutkan, walaupun orang yang telah mati sekalipun, jika anaknya memohonkan keampunan buatnya, Allah akan mengangkat darjatnya. Ini kelebihan istighfar. Dengan syarat, orang yang mati itu dia sempat bertaubat kepada Allah, dan dia juga ketika hidupnya dia memohon keampunan daripada Allah. Tetapi kalaulah ketika hidupnya dia banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah, tapi dia tak sempat bertaubat kepada Allah, jadi istighfar tersebut mungkin tak berikan manfaat kepada dirinya, sebab ia bergantung kepada orang itu sendiri. Orang yang ketika dia masih hidup tu, adakah dia sempat bertaubat ataupun tidak. Kalau dia beriman, dia sempat bertaubat, dia akan dapat manfaat daripada istighfar yang dimohonkan, keampunan dimohonkan oleh orang yang lain untuknya itu. Okey, baik. Jadi itulah antara kelebihan yang ada pada taubat dan juga istighfar yang dapat kita lihat daripada ayat-ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi. Jadi saya ulang balik, yang pertama, Allah akan mengasihi dan juga Allah akan gembira dengan orang-orang yang bertaubat dan memohon keampunan daripadanya. Bahkan Nabi sebut, gembiranya Allah itu lebih gembira lagi daripada seorang yang kehilangan binatang tunggangannya di padang pasir yang tandus, yang di atasnya ada makanan dan minuman, sampai dia tersilap dalam bersyukur kepada Allah dengan mengatakan Allah itu hamba-Nya dan dia adalah Tuhan kepada Allah. Dan Allah, gembiranya Allah kepada orang yang bertaubat lebih gembira lagi daripada orang yang disebutkan dalam hadis itu. Itu yang pertama. Itu Allah akan mengasihi dan Allah akan gembira terhadap golongan yang bertaubat dan yang mohonkan keampunan, yang mohon keampunan. Kemudian yang kedua, golongan yang bertaubat dan memohon keampunan ini akan dihapuskan dosa-dosa mereka dan akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun banyak dosanya sebelum itu, tapi jika dia bertaubat dengan taubat nasuha, dia memohon keampunan daripada Allah, Allah akan gantikan kesemua dosa yang dilakukan itu dengan kebaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, akan didoakan oleh para malaikat yang memikul arash dan juga yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kejayaan dan juga taufik kepada golongan yang mohon keampunan dan juga yang bertaubat ini. Kemudian yang kelima, Allah akan memberikan nikmat dan juga rezeki serta kehidupan yang baik kepada mereka. Begitu juga Allah akan mengurniakan kekuatan ataupun semangat kepada mereka. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Allah akan memelihara mereka daripada azab. Kemudian yang ketujuh, taubat dan juga istighfar itu akan menjadi antara penyebab untuk dia boleh untuk dapat masuk ke dalam syurga. Kemudian yang ke-8, istighfar itu akan dapat, istighfar juga taubat itu akan dapat untuk mengangkat darjat seseorang itu. Jadi kita kembali kepada hadis yang utama yang kita baca tadi, iaitu berkenaan dengan Sayyidul Istighfar, yang mana Nabi ajarkan kepada Shaddad bin Aus
Dan istighfar tu bukan sekadar lafaz mata-mata, kita kena faham tu. Itu istighfar yang kita ucapkan, sama ada apa sahaja lafaz yang kita ucapkan, sayyidul istighfar ataupun astaghfirullah sahaja ataupun astaghfirullahalazim ke, tak kisahlah. Ataupun rabbi ghafirli. Lafaz memohon keampunan daripada Allah tu banyak dan juga luas. Dan setiap lafaz yang kita ucapkan itu, dia mesti kita ucapkan dalam keadaan seperti yang Nabi sebutkan di sini, muqinan biha, dalam keadaan penuh yakin kepada Allah, dengan penuh penghayatan, ataupun disebutkan juga sebagai ihtisab, dengan penuh kesedaran mengharapkan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah, bukan sekadar hanya lafaz mata-mata tanpa ada tanpa diikuti dengan keyakinan ataupun diikuti dengan penghayatan kepada apa yang kita sebutkan itu. Dan begitu juga yang kedua berkenaan dengan hadis yang mana disebutkan Nabi selepas selesai daripada solat, Nabi beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Jadi ini ucapan yang pertama disuruh kita ucapkan selepas kita memberikan salam daripada solat kita. Walaupun istighfar disuruh kita membacanya di luar daripada solat, dan juga dalam solat itu sendiri kita dah mohon keampunan daripada Allah, tapi disuruh juga selepas daripada solat supaya kita memohon istighfar, memohon keampunan daripada Allah. Jadi itu menunjukkan bahawasanya istighfar itu penting. Istighfar dan juga taubat itu penting kerana ia menjadi suatu sifat yang perlu ada pada setiap orang yang mengaku dirinya beriman dan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat. Bukan seperti golongan yang melakukan dosa, kemudian lalai dengan dosanya dan tak mohon keampunan daripada Allah, tak memohon taubat kepada Allah, dan kemudian bila kematian datang kepadanya, dalam keadaan tak sempat untuk dia bertaubat, jadi segala istighfar, segala doa yang mungkin dimohonkan oleh orang yang lain selepas kematian dia takkan dapat berikan manfaat kepada dirinya. Baik, jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat tadi dan juga daripada hadis-hadis yang kita baca kali ini berkenaan dengan kelebihan yang ada pada taubat dan juga istighfar itu. Baik, jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Okey. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada apa yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan kepada kita semua dan kesempatan lagi kepada kita untuk kita bertemu dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.